Baru ni kita bincang sehingga ke muka surat 41. Daripada muka surat 41 lah kita akan mulakan hari ini, insyaAllah. Baru ni kita bincang tentang keberatan wahyu itu. Beratnya wahyu itu, banyak perkara lah, antara tanda-tanda ataupun isyarat kepada beratnya wahyu itu ialah bila Nabi SAW menerima wahyu pada ketika berada di atas unta. Jadi unta itu terduduk. Itulah, unta itu terduduk. Dan pernah juga Nabi SAW lututnya berada di atas paha Muaz, dan dia rasa berat sangat, macam nak patah paha dia. Itu pun tanda juga bahawa wahyu itu memang berat. Kemudian selain daripada itu, kenapa wahyu itu berat, hakikat wahyu itu berat, kita telah bincangkan juga tentang perkara itu. Antaranya hari ini sambungannya lagi ialah muka surat 41 baris yang ke 56 tu. Walaupun berat, tapi para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih dapat menanggungnya, masih mampu menanggungnya. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kerana berat itulah, maka bila Nabi SAW menerimanya, biasalah, walaupun pada musim yang bersangat dan sejuk, dahi baginda akan mencurahkan peluh, berpeluh. Kenapa? Kerana selain daripada keberatan wahyu yang diterima itu zahirnya, dari segi artinya, maknanya juga sangat berat. Saya berikan contoh di sini. Selepas itu, beberapa baris daripada atas itu, kerana setiap kali menerima wahyu, baris yang keberapa, yang ke-10, begitulah sekitar tu. Setiap kali menerima wahyu, baginda sudah memahami dan akur pada setiap tuntutan. Kehendak dan implementasi serta konsekuensi di sebalik wahyu tersebut. Segala-gala yang terkandung di dalam wahyu itu, Rasulullah SAW sudah menghayatinya, sudah merasa dah. Walaupun yang belum dihadapi lagi, tapi dia sudah berasa. Macam kita berasa macam mana sekiranya ada orang yang sedang tunggu, kita tahu sedang tunggu kita nak pukul kita, beberapa ramai dengan macam-macam senjata. Macam mana perasaan kita? Kan? Kita sudah nampak tu, sudah nampak, walaupun sebelum sampai lagi. Sebab apa? Kita tahu ini yang akan berlaku. Mungkin mati kita, mungkin pengsan, mungkin kita akan cacat dan cedera kerananya. Begitulah dengan Rasulullah SAW. Bila dia dapat wahyu, kadang-kadang dia sudah nampak bahawa ini akibatnya perang, permusuhan, perbalahan di kalangan keluarga sendiri, menyebabkan berlakunya pengusiran Rasulullah SAW sendiri, pemulauan terhadapnya. Itulah yang berlaku dalam sejarah Rasulullah SAW. Benda ni sebenarnya bila dapat wahyu dia sudah merasa. Itulah yang jadi berat. Macam-macam perasaan, macam-macam perasaan. Contohnya bila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin,
Bermaksud berilah ancaman kepada kaum keluargamu yang terdekat. Ini di peringkat awal lagi ayat ini turun. Mula-mula Allah SWT perintahkan supaya memberi ancaman, memberi peringatan kepada kaum keluarganya yang terdekat dahulu. Maka tugas yang dituntut itu harus dilaksanakan oleh baginda dengan bersungguh-sungguh, tanpa sebarang alasan atau penangguhan. Walaupun baginda sudah menjangkakan risiko dan tindak balas yang akan diterima daripada kaum keluarga terdekat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah nampak dah semua apa akan jadi. Dia sudah kenal dah keluarga dia, yang ni kerak kepala, yang ni degil, biasanya macam mana reaksi dia. Dia sudah nampak. Tapi bila perintah Allah SWT diterima, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka menjadi tanggungjawab dia ikut apa jadi pun. Itulah yang berlaku. Dan memang yang berlakunya Rasulullah SAW dimusuhi oleh keluarga terdekatnya sendiri. Keluarga terdekatnya sendiri. Walaupun baginda sudah menjangkakan risiko dan seterusnya, ia adalah tepat seperti yang dikhabarkan oleh Waraqah bin Naufal, sebaik sahaja baginda diangkat menjadi Rasul, di dalam kandungan hadis ketiga akan datang. Ini baru hadis kedua kan? Hadis ketiga akan datang, iaitu lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Bermaksud tiada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawakan ini, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Memang itulah yang berlaku. Jadi Waraqah sudah jangka, sudah duga, sebab berdasarkan ilmu dia yang luas tentang perjuangan Nabi-Nabi yang lampau, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah pun begitu. Jadi semua ini Nabi SAW telah merasakan sebelum lagi berlaku. Akibatnya, walaupun seruan Rasulullah SAW hanyalah kepada kebaikan dan kesejahteraan, namun oleh kerana tahap pemahaman keluarga baginda ketika itu masih belum mampu mengerti, baginda telah berhadapan dengan berbagai bentuk dugaan berupa pendustaan, ejekan, gangguan, penganiayaan, pemulauan, malah permusuhan yang membawa kepada peperangan di antara kaum keluarga baginda sendiri. Itulah hakikatnya yang berlaku beberapa kali perang dengan orang-orang kafir Mekah tu. Sebenarnya inilah, kalau tidak timbul semua ni, tidak timbul, tidak berlaku semua ni, segala peperangan, pendustaan. Dan orang yang selama ni diketahui daripada kecil lagi tak pernah berdusta, seorang yang benar, yang jujur, tiba-tiba dikatakan dusta kerana bawa ajaran ini. Padahal kalau cerita benda lain akan percaya. Itu cabaran yang besar. Ini semuanya dirasakan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu. Sebelum dia menghadapinya, bila saja turun wahyu, dia akan merasa macam-macam perasaan. Kalau kita baca dalam sirah, banyaklah macam-macam gangguannya, macam-macam. Dia letak tahi unta lah di hadapan rumah, dia letak duri-duri lah di tengah jalan. Gangguan semua. Sampai ke peringkat akhirnya pula sesiapa yang berjual beli dengan Rasulullah SAW saja, usahakan menolong, membantu, berjual beli, berurusan dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda, akan dipulau juga, akan diboykot. Tidak akan ada orang yang bercakap dengannya, tidak akan ada orang yang membela. Sampai begitu sekali. Sehingga pernah di suatu ketika semasa Rasulullah SAW sedang bersembahyang di hadapan Kaabah, belakang baginda telah dihempas dengan tembuni unta yang busuk sebagai satu penghinaan terhadap tugas baginda tersebut. Inilah yang berlaku kan. Ada beberapa orang ketua kafir Quraisy
masing-masing mengisyarat kepada satu sama lain supaya melakukan sesuatu untuk memperolok-olokkan, mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sujud, ada yang pergi, dia kata ada keluarga itu ada baru sembelih unta, bawa perut dia, bawa temuni dia, semua tu mari letak atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu tidak ada yang dapat membelanya. Dalam riwayat Bukhari ini juga kita akan jumpa nanti akan datang, Ibnu Mas'ud tengok dari jauh, dia tak dapat pergi. Sebab dia sendiri pun beberapa kali sudah kena. Sudah kena sampai pingsan, dipukul orang-orang kafir Quraisy. Jadi pada ketika peristiwa ini berlaku, yang pergi hanyalah kanak-kanak, anak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Fatimah. Dialah yang pergi, sebab perempuan lagi kecil lagi, tak ada lah gangguan sangat. Kalau orang tua, dia nak lawan dia lah. Jadi itulah yang pergi buat daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Rasulullah pun tak pasal apa benda yang diletak di atas belakang ketika sujud. Itulah sampai begitu sekali. Jadi tidak dibiarkan secara bebas orang-orang yang tidak sebulu dengan mereka untuk beribadat di sekitar Kaabah. Padahal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat itu, sebahagian mereka mengetahui ini adalah ajaran Nabi Ibrahim dahulu yang mereka sangat sanjung. Tapi kenapa orang yang cuba menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim itu dimusuhi sampai begitu? Inilah yang berlaku. Di samping itu juga sebagai seorang manusia, baginda juga tidak terlepas daripada dihinggapi kebimbangan untuk memikul tugas yang maha besar itu. Dalam memikir, bahkan memang di peringkat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada pengawal dia, dikawal oleh sahabat-sahabat. Kalau pergi ke mana-mana ada yang turut dia pergi, takut-takut dibunuh sampai ke peringkat itu. Dan ada pengawal sehingga akhirnya bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat yang innallaha ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kamu daripada gangguan manusia. Bila ayat itu turun, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak payahlah kawal dia, jaga dia, tak perlu. Tapi sebelum itu ada. Ini sebagai persediaan, sebagai manusia, bila dia tahu orang akan bertindak ganas terhadapnya, semestinya dia cari jalan, pilih jalan untuk keselamatan dirinya. Ini gangguan zahir. Gangguan zahir. Jadi bila wallahu ya'simuka minan nas, itu turun ayat itu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada dikawal. Dalam memikirkan tentang tanggungjawab besar yang akan digalas, sama ada baginda mampu melaksanakannya dengan baik sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, kebimbangan yang menekan emosi itu menambahkan lagi bebanan perasaan sehingga menyebabkan dahi baginda bercucuran peluh. Itu cabaran yang dia sudah nampak. Kemudian dia sebagai manusia, walaupun macam kita lah, ada akal, mukallaf, memang mukallaf, tapi kita kan tak pasti sejauh mana kita dapat buat perintah Allah, dapat menjunjung titah perintah Allah itu. Adakah ada kekurangan dan kecuaian kita, kelemahan dalam melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala akan membebankan kita sejauh kemampuan kita, memang kita sedar itu, tapi kadang-kala ada kelemahan dia. Setiap orang tidak buat sama. Mungkin yang ini tak penuh, yang ini dia buat 70%, yang ini 60% saja. Kita yang biasa, manusia mukallaf, Muslim yang mukallaf ni pun begitu. Kita bimbang bila ditugaskan, dibebankan dengan sesuatu tanggungjawab. Begitulah juga dengan Rasulullah SAW. Walaupun diberi persediaan untuknya, maksum, kemampuan, tapi dia masih lagi merasakan takut-takut ada kelemahan. Ada tempat-tempat yang mungkin dia tersasul sedikit sebanyak. Dia itu kebimbangan itu pun ada. Jadi kebimbangan itu juga menekan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam menggambarkan perasaan baginda selepas menerima wahyu, sesetengah riwayat malah menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya menggigil dan berdebar-debar. Itulah keadaan. Maka sebagai ubat dan penenang perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan beliau menerusi firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Walaupun ayat ini akhir, tapi sebenarnya kandungan ayat ini lama sebelum itu. Semasa di Mekah lagi sudah ada, supaya sentiasa bertasbih, supaya sentiasa beristighfar kepada Allah. Ini sebagai penawarnya. Sebab mungkin kalau ada kegelinciran, ada yang tersasul, ada yang mungkin kurang tepat, ada yang mungkin kelemahannya sedikit sebanyak, itulah yang padahal tidak salah sebenarnya, bukan sampai ke peringkat dosa, tapi oleh kerana Rasulullah SAW merasakan sangat benda ni sebagai suatu mungkin kesilapannya, jadi Allah SWT perintahkan supaya beristighfar kepadanya. Itulah penawarnya. Rasulullah SAW diminta supaya memohon keampunan daripada Allah SWT, sedangkan baginda tidak pernah melakukan sebarang dosa ataupun kesalahan. Perintah supaya memohon keampunan tersebut adalah terhadap perasaan-perasaan yang bermain-main di benak Rasulullah SAW, kerana didorong oleh kebimbangan terhadap kemampuan baginda selaku seorang manusia untuk menerima dan menggalasnya. Sebagai seorang manusia, kita memang ada berasa tu, ada berasa kebimbangan itu sebagai seorang manusia. Jadi Rasulullah SAW pun adalah begitu. Walaupun dia tidak ada kebimbangan sampai ke peringkat dosa itu, tapi bagi dia kesilapan sedikit pun lebih lagi dia berasa daripada kita merasa apabila kita berdosa. Lebih lagi dia takut daripada kita takut kepada dosa. Padahal bukan sampai ke peringkat dosa, hanya kesilapan, kesalahan, mungkin peringkat itu saja. Selain daripada faktor-faktor yang telah disebutkan, punca yang membuatkan dahi baginda berpeluh juga berkemungkinan disebabkan oleh pengetahuan baginda tentang pendedahan-pendedahan maklumat di dalam kandungan sesebuah wahyu. Situasi yang sama juga akan dialami oleh seseorang yang mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dalam wahyu itu dia ada segala-galanya, sehingga disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang kami tak sebutkan dalam kitab ni. Ada, cuma mungkin ilmu kita yang kurang, mungkin tak sampai lah. Tapi segala-galanya ada, sudah disebut dah. Jadi bila disebut misalnya tentang kuman, tentang apa akibatnya, tentang bala yang Allah SWT turunkan melalui apa benda, katakanlah kalau Rasulullah SAW nampak tu, dia nampak berapa ramai yang mati, berapa ramai yang masuk hospital kerananya. Itulah yang menjadi tekanan juga. Kalau kita tahu anak kita akan sakit, anak kita akan kena penyakit ini, penyakit ini, tentu kita susah hati kan. Jadi Rasulullah SAW dia nampak semua benda-benda ni. Ketika tu Allah SWT bagi nampak sejauh yang Allah SWT nak bagi dekat dia lah. Sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi tu, Allah SWT saja yang maha tahu sebanyak mana perlu diberi kepada Rasulullah SAW. Tentu sekali tidak semua juga, tidaklah seperti Allah SWT mengetahui segala sesuatu itu. Tapi sekadar itu pun sebagai manusia memang sudah berat dah tanggungannya. Situasi yang sama juga akan dialami oleh seseorang yang mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Contohnya, seseorang yang melihat kandungan segelas air kosong, air yang jernih. Bagi kita dengan pandangan biasa, dengan mata biasa, kita rasa ini cukup istimewa, cukup enak air itu untuk diminum, dengan jernihnya, dengan sejuknya. Setakat itu saja yang kita nampak. Tapi kepada orang yang nampak, misalnya air itu juga kalau kita tengok dengan mikroskop, tidak akan sanggup meminumnya.
takkan sanggup. Berapa banyak lagi? Walaupun benda tu tidak bahaya pun untuk kita, tidak bahaya pun untuk kita. Katakanlah tidak bahaya untuk kita, biasa kita minum, tak jadi apa pun, tak bahaya pun. Hidupan berapa banyak dalam tu yang menyebabkan kita kalau dalam keadaan biasa ni tak lalu nak minum. Ini benda tak lalu nak minum. Itulah macam-macam dengan alga-alganya, pelbagai spesies bakterianya dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, bagi orang yang nampak segala macam mikrob tersebut, mampu meneguknya. Yang tidak nampak lah, yang tidak nampak, mampu meneguknya dengan penuh nikmat. Kita tak ada rasa apa-apa bila kita baca Quran, sebab kita tak nampak di sebalik itu. Tapi kepada orang yang nampak, kenapa dia sampai menggigil? Kenapa sampai pengsan? Sampai pengsan. Kenapa sampai menangis-nangis begitu? Sebab dia nampak, dia merasa. Tidak semestinya nampak, ini contoh saja. Bila seseorang itu merasa, dia berbeza. Rasa tu tak sama. Kita tengok rasa tak sama macam mana. Kalau kita tengok orang tu menangis dia, sebab apa? Mak dia meninggal dunia. Kita tak tersentuh mana? Sebab bukan ibu kita, sebab bukan mak kita. Berapa ramai orang lain yang dengan kerja dia. Tapi kalau yang berkenaan kan cukup merasa. Sebab kita tidak sedar siapa kita, apa kesalahan kita, apa hubungan kita dengan Allah. Kita tak sedar. Yang kita terasa iaitu kalau ibu meninggal dunia, itu ayah meninggal dunia. Yang lain-lain kita tak terasa. Umat nak jatuh ke, umat nak murtad ke, kita tak terasa itu. Sebab apa? Kita jauh daripadanya. Bukan itu yang menjadi kerunsingan kita. Tapi kepada Rasulullah SAW, sebab dia tahu akibatnya. Kalau murtad jadi macam mana, kalau jadi kafir, rusak akidah, jadi macam mana akibatnya, neraka tu macam mana. Dia terasa takut, bimbang lah, risau lah. Sebab itu dia tak berhenti, tak boleh tidur, nak pergi dakwah. Sebab kalau kafir, macam mana akibatnya? Dan dia bertanggungjawab. Allah SWT akan tanya dia nanti. Kalau berasa macam tu, jadi macam tu lah. Tapi umumnya kita tak berasa begitu. Sebab yang menjadi masalah, yang menjadi kerunsingan kita ialah benda-benda dunia. Benda-benda yang jauh macam ni tak sampai. Begitulah perbezaannya di antara orang yang dapat dan tidak dapat melihatnya. Walau bagaimanapun berat dan ringannya, timbangan wahyu atau pengajaran yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bersifat nisbi dan relatif. Memang begitu. Tak sama orang ni, tak sama. Orang ni begini, orang ni begini. Sebagaimana kalau nak hafal pun tak sama, nak faham tak sama, merasa pun tak sama. Dia tak sama. Jadi orang yang paling merasa, paling memahami tentang Quran, tentang wahyu ni Rasulullah SAW lah. Nak tengok macam mana, tengok dia lah, apa jadi kepada dia. Dan akibatnya, hasilnya, kalau orang yang pegang seperti Rasulullah tu, dia, kejayaan dia akan capai macam mana, boleh tengoknya. Tengok dia lah, tengok contoh dia dan sahabat-sahabatnya. Bila ikut Quran betul, jadi macam mana? Kalau tak ikut, jadi macam mana? Kepada orang-orang yang pejuang-pejuang dia nampak benda ni, sebab itu dia bersungguh, dia sanggup mati. Tetapi kepada orang biasa ni tak berasa benda tu, sebab dia tak nampak ujung dia, akibat dia. Dan kalau berasa pun sikit-sikit lah, sikit-sikit lah, sikit-sikit. Ia tentu sahaja berbeza mengikut perspektif, kepercayaan dan pengalaman seseorang. Misalnya terdapat sebuah kisah di mana seorang guru hadis ingin mendapatkan sanad Sahih Bukhari daripada seorang guru hadis yang lain. Guru hadis yang kedua ni namanya ialah Maulana Fadlur Rahman Ganj Muradabadi.
rahimahullah. Ada di sini saya tulislah tahun berapa apa semua ni ada. Walaupun beliau yang di guru hadis yang pertama sendiri telah pun mempunyai sanad kitab tersebut. Yang guru yang pertama tu yang nak cari sanad satu lagi, dia sudah ada sanad dia. Sudah ada sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sanad dia. Tetapi beliau masih ingin menambah koleksi sanadnya dengan menerima jaluran atau saluran sanad daripada guru yang lain pula. Itu caranya. Ulama-ulama hadis ni memang dia ambil berat, dia mementingkan benda-benda begini. Kepada kita tak perlu ini, tak perlu. Kepada orang ramai sebenarnya tak perlu benda ni. Tetapi kepada orang yang betul-betul belajar hadis, dia merasakan perlu. Kalau boleh ada banyak sanad, banyak saluran. Ni saluran ni saluran ni saluran ni. Lagi banyak sanad, lagi dia puas hati. Gitulah. Ini sanad itu makna saluran lah. Lagi banyak jalan untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi meyakinkan dia, lagi kuat, lagi menyenangkan hatinya. Seperti kita lah, seperti kita kalau jalan banyak nak pergi ke satu tempat, bila kita tahu, kan senang hati kita, senang hati. Misalnya kalau ada apa-apa masalah di jalan ni, kita boleh ikut jalan lain. Gitu. Kepada mereka pun itu diambil berat. Tiba-tiba lidah beliau menjadi keluh. Ini tertinggal. Namun apabila guru berkenaan meminta agar beliau membaca sekurang-kurangnya sebuah hadis bagi memenuhi syarat upacara pengijazahan sanad, tiba-tiba lidah beliau menjadi keluh dan mata beliau pula kelam, sebaik sahaja selesai membacakan tajuknya tanpa sempat membacakan sepatah pun matanya. Dia jadi keluh, kaku dia, dan gelap, tak nampak. Setelah dia baca tajuk, nak baca hadis tak boleh, padahal dia sudah berapa kali dah mengajar. Jadi gelap. Ini kadang-kadang kalau Allah SWT nak tunjukkan, dia boleh macam tu. Ini nak tunjukkan bukan apa, bukan dia salah, bukan dia tak bagus, tak. Nak tunjukkan kebesaran wahyu. Itu yang kita nak bincang sekarang. Ada kalanya dia bagi nampak, dia bagi nampak kan kepada kita ni kan. Tak nantilah besar-besar sangat. Kalau kita mimpi sajalah, katakanlah kepada perempuan, kalau mimpi tengok Khadijah saja. Sebab ada seorang kira kawan jugalah, kawan kepada isteri saya. Jadi dia cerita dekat nak mati, dia mati dah, meninggal dah. Tapi sebelum mati tu dia nampak Khadijah. Kalau kita nampak Khadijah pun cukup dah. Cantiknya, comelnya, macam melambai-lambai dia kan. Kalau kita nampak itu pun cukup dah. Belum lagi nampak Rasulullah. Kalau Allah SWT nak bagi nampak, dia boleh. Sebenarnya di sekeliling kita ni semua ni ada macam-macam makhluk. Jin, syaitan ada belaka. Tapi Allah SWT tutup pandangan kita, tak nampak. Kalau dia nak bagi nampak, kan ramai orang yang nampak. Bila nampak tu apa jadinya? Kesannya kan ada kesan. Kesan ada. Kalau macam tadi mimpi saja pun tengok Khadijah, kesan dia lain. Kesan dia, dia jadi tenang, dia jadi suka, tak ada apa, nak mati pun tak apa. Dia jadi gitu. Cuma kalau tengok hantu kan kita ketakutan, tak berani nak pergi ke bilik air sendiri seorang pun tak berani. Itu kerana Allah SWT bagi nampak. Dia tak bagi nampak, biasalah. Jadi orang ni begitulah. Tiba-tiba lidah beliau menjadi keluh dan mata beliau pula kelam, sebaik sahaja selesai membacakan tajuknya tanpa sempat membacakan sepatah pun matannya. Murid-murid beliau yang ada bersama kehairanan melihat kekeluhan gurunya. Jadi dia pun pergi dengan beberapa orang pelajar dia, anak-anak murid dia pun tengok, kenapa guru kita jadi gini, tak boleh nak baca ni. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, babun kaifa kana badul wahyi, apa semua tu, baca tajuk tu,
Kan hadis mula-mula tu innamal a'malu binniyat, hafal sajalah yang tu kan. Dia berapa kali dah sudah mengajar, tak nampak. Yang itu tak nampak. Padahal sudah berapa kali guru itu khatam Sahih Bukhari, dan entah berapa kali pula beliau mengulang-ulang membaca hadis pertama Sahih Bukhari. Akhirnya beliau pulang tanpa mendapat sanad tersebut setelah gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. Biasalah kalau kita nak orang yang sudah pandai dah, sudah alim dah, kalau dia nak terima hadis, kita nak bagi ijazah, kita bagi ijazah sanad kepada dia. Tak perlu belajar habis, tak perlu baca semua. Mungkin dia baca satu hadis saja yang mula-mula, lepas tu cukuplah. Dia kata yang seterusnya sampai akhir saya ijazahkan riwayat saya ni kepada kamu. Cukup. Dia terima. Gitu je. Kadang-kadang dia minta kita baca awal dan akhir. Bolehlah, terpulang kepada dia. Tapi tidak baca semualah. Tidak perlu duduk berbulan-bulan. Sebab dia kira dia ni orang yang sudah maklum, sudah boleh buat rujukan sendiri. Cuma nak ambil barakah, kata sanad yang berbeza itu. Ambil berkat, kita kata sanad yang berbeza itu. Akhirnya itulah kebesaran wahyu. Lidah guru tersebut menjadi kelu dan matanya menjadi kelam hanya kerana pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka kebesaran wahyu kepadanya. Itu saja. Sehingga beliau fana dalam menghayati kebesarannya. Jadi tak nampak, tak boleh baca, tak boleh. Ini cerita ni tersebut di dalam buku Tazkirah Hazrat Maulana Fazlur Rahman Ganj Muradabadi, yang ditulis oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dan Idahul Bukhari oleh Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban bernama Syekh Fakhruddin Ahmad. Syekh Fakhruddin Ahmad. Ini dalam buku mereka masing-masing ada cerita benda. Ada cerita benda. Katanya guru yang pertama yang pergi nak terima ijazah, nak terima sanad, satu lagi itu dia dari aliran Ahlul Hadis. Fazlur Rahman Ganj Muradabani ni dia aliran Deobandi. Jadi aliran itu berbeza. Macam saya sendiri yang seperti yang kita baca dahulu dalam nota yang pertama tu, daripada sanad aliran Deobandi. Jadi biasalah kadang-kadang kita ambil sanad ahli hadis pula, ahli hadis ambil sanad ini. Begitu caranya, bertukar-tukar lah, bertukar-tukar. Seperti saya sudah sebutkan dahulu, sanad kitanya sebenarnya dia berjumpa, akhirnya bertemu pada Syah Waliullah. Situ bertemu. Misalnya saya terima daripada guru saya Mufti Wali Hasan Khan, dia terima daripada gurunya Husain Ahmad Madani, dia terima daripada gurunya Anwar Shah Kashmiri, dia terima daripada gurunya Maulana Mahmudul Hasan yang dikenali dengan Syekhul Hind, dia terima daripada gurunya dua orang, gurunya Maulana Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoban, dan kawannya seorang lagi Rashid Ahmad Ganguhi. Selalu kita petik dalam nota ni, Rashid Ahmad Ganguhi. Dia ambil daripada Shah Abdul Ghani. Shah Abdul Ghani, mereka berdua ni ambil daripada Shah Abdul Ghani. Shah Abdul Ghani ambil daripada Shah Ishaq Ad-Dihlawi, cucu kepada Syah Waliullah. Dia ambil daripada bapa saudaranya, iaitu Syah Abdul Aziz. Syah Abdul Aziz ambil daripada ayahnya Syah Waliullah. Lepas tu baru sanad hadis tu pergi ke negeri Arab, negara Arab. Daripada sana ada sanad dia pula sampai kepada Bukhari. Kalau nak tengok nota yang pertama itulah. Itu. Adapun ahli hadis ni dia aliran berbeza. Di bawah dia berbeza, tapi dia bertemu di mana? Pada Syah Ishaq.
iaitu guru kepada Syekh Abdul Ghani. Guru kepada guru sekalian ahli hadis kalau di India, di Pakistan, namanya Nazir Hussain. Nazir Hussain tu ambil daripada Shah Ishaq tadi. Shah Ishaq ambil daripada Shah Abdul Aziz. Dia ambil daripada Shah Waliullah. Namanya Shah tu macam kita di sini, Nik lah, Nik, keluarga raja lah. Shah ni Kalau macam di Kelantan, Nik, kan ramai orang nama Nik kan. Sebelum nama dia tu Nik itu keturunan lah. Jadi dia bertemu di situ. Jadi yang di peringkat bawah ni mungkin dia nak ambil lah, ambil. Di dalam buku Tazkirah Hazrat Maulana Fazlur Rahman Gaj Muradabadi yang ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Abul Hasan Ali An-Nadwi ni pernah mari ke sini Malaysia ni pun. Tapi dia sudah meninggal dah. Dia pernah mari. Kita berjumpa semasa di sana pun, belajar juga. Tapi masa tu saya belajar di Nadratul Ulama, dia tak mengajar dah. Dia mengajar di peringkat awal. Cuma adalah ketika untuk bimbingan kita tu adalah dia berceramah, bercakap. Ni pengarah, ni tempat ambilan. Seorang lagi Syekh Fakhruddin Ahmad. Ni orang hebat lah. Tapi saya tak sempat belajar dengan dia. Semasa saya di India dulu, saya budak-budak lagi. Saya pergi ke sana umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi duduk di sana lebih kurang 10 tahun. Semasa tu saya sempat kenal dengan pengarang Idhahul Bukhari ni, syarah Bukhari dalam bahasa Urdu ni, iaitu Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban, namanya Fakhruddin Ahmad. Orangnya kecil saja. Kecil, putih, kurus. Semasa saya kenal dia tu, dia sudah kalau nak berjalan kena pimpin. Orang tolak atas kereta tolak ni, kereta sorong budak-budak tu. Tapi bila dia duduk, dia tak pakai kitab dah, dalam kepala semua. Dalam kepala, sebab berapa puluh tahun dah mengajar Bukhari. Ni saya sempat kenal. Dan sempat terima hadiah daripada dia, sempat daripada Syekh Fakhruddin Ahmad. Dan dia seorang yang sangat tawaduk. Ialah kalau kita tak patut sebut lah, kalau kita di sini kan gaji sebanyak tu. Dia dapat gaji juga, sekolah pagi. Pada masa tu lah, sekarang ni sudah meningkat banyak, barang-barang pun semua naik. Masa tu 600 saja dia dapat gaji. 600 tu pun dia sangat sayangkan kepada pelajar-pelajar ni kan. Dia potong separuhnya untuk pelajar-pelajar, untuk makan minum pelajar-pelajar kan. Separuh saja dia ambil. Ini Syekh Fakhruddin. Jadi dalam kitab tu pun saya dapat juga maklumat ni. Maklumat ni daripada dua sumber lah. Banyak lagi sumber lain yang saya dapat. Jadi cerita ni memang boleh dipercayai lah. Sebab gini, bukan apa, bukan merendahkan dia, tak ada, bukan masalah itu. Merendahkan ulama orang alim yang pertama tu, tidak maksud tu. Di sini bahkan menunjukkan Allah SWT nak tunjuk kepada dia tu, kepada sesiapa pun boleh. Allah SWT nak tunjuk kepada dia kebesaran wahyu, kehebatan wahyu itu. Jadi dia tunjuk, itu saja. Dan guru yang kedua yang dia nak terima tu pun kata begitu juga. Dia kata tak ada apa je, cuma Allah SWT nak tunjuk kepada dia masa tu. Itu saja. Bukan jadi merendahkan dia, tak ada. Tidak maksud itu. Di sini nak ceritanya, kalau wahyu tu kehebatannya, kebesarannya, Allah SWT buka kepada seseorang, dia akan terjadi sesuatu yang pelik, sesuatu yang ganjil. Macam di sini lah. Kemudian aliran-aliran ini dua aliran besar. Saya rasa kalau sempat dengan semasa kita di Ampang dulu kan, ada nota saya yang pertama. Di situ saya sudah bagi dah dua aliran. Aliran hadis di India. Tempat saya belajar dulu. Satunya aliran Deobandi, yang kedua aliran Ahlul Hadis. Sekarang ni yang kita duk tengok sekarang ni, banyak-banyak hasil karangan yang besar-besar dalam ilmu hadis, sebenarnya hasil tulisan dua aliran ini.
Cuma mungkin kepada kita yang tidak biasa, tak tahu latar belakang aliran hadis di sana, kita tak tahu cerita. Walaupun orang alim kita pun guna kitab tu, tapi dia tak tahu ni siapa lah, daripada mana, keluarga mana, dia tak tahu. Padahal buku-buku tu, kitab-kitab itu boleh dikatakan kalau dalam perpustakaan mana-mana pun ada. Kalau perpustakaan Islam, kalau di rumah orang alim pun boleh dikatakan ada. Misalnya Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi, itu ada, semua orang ada. Bukan saya saja ada, semua orang ada. Dalam perpustakaan mana-mana pun ada. Itu dia 11 jilid. Dalam cetakan yang lain dia 13 jilid. Syarah Tirmizi, daripada awal sampai akhir, dan dalam bahasa Arab. Satu jilid yang pertama itu muqaddimah, untuk nak memahami Tirmizi mesti kena baca itu. Sebab ini muqaddimah ilmu dan muqaddimah kitab, bukan muqaddimah yang reka-reka itu, tidak. Dia memperkenalkan ilmu hadis itu secara keseluruhannya, dan Tirmizi secara khususnya. Tak pernah orang buat macam tu. Tak pernah orang buat macam tu. Ini aliran ahlul hadis. Aliran ahlul hadis ini sedikit sebanyaklah biar kita berkenalan, sedikit sebanyak. Sebab akan datang akan berjumpa juga. Kita akan berjumpa, kita petik daripada orang ni siapa. Dan saya sendiri lebih cenderung ke mana. Jadi kita boleh dapat tahulah apabila kita tahu latar belakang tempat rujukan itu. Dia ahli hadis ini, dia lebih menumpukan kepada hadis, sesuai lah dengan namanya. Dalam pengajian dia tak tekan benda-benda lain, tak tekan sangat. Yang ditekankan, pentingkan hadis. Itu ahli hadis. Dan dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Itu aliran dia. Sebab itu kalau kita baca dalam Tuhfatul Ahwazi misalnya, kadang-kadang pendapat dia tu sama dengan Syafi'i, kadang-kadang dia sama dengan Hanafi. Dia selalu bertembunglah dengan Hanafi di sana. Sebab di satu pihak Hanafi itu menjadi ikutan ramai orang, jadi dia bertembung. Tapi kadang-kadang dia setuju dengan Hanafi, kadang-kadang pula dia setuju dengan Malik, kadang-kadang dia tak setuju semua. Ada cara dia sendiri, dia kemukakan hadis berapa banyak. Maksudnya memang rujukan dia, pegangannya hadis itu yang utama, yang lain-lain dia tidak utamakan. Itu aliran ahlul hadis. Itu satu lagi kitab namanya Ghayatul Maqsud. Ghayatul Maqsud ini syarah Abu Daud. Ini 30 jilid. Yang kita ada di tangan kita sekarang ni, kalau orang-orang yang belajar hadis, dia akan ada kitab namanya Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud itu ringkasan kepada Ghayatul Maqsud. Aunul Ma'bud tu berapa jilid dah? 10 jilid. Aunul Ma'bud tu saja ringkasan kepada Ghayatul Maqsud, itu 30 jilid. Orang dia juga buat, ahli hadis juga. Kita tahu itu ahli hadis. Kemudian banyak lagi lah kitab-kitab yang lain. Aliran Deobandi pun banyak juga buat kitab besar-besar juga, hebat-hebat juga, dalam bahasa Urdu dan juga dalam bahasa Arab. Benda ni menjadi rujukan kepada dunia. Orang Arab pun rujuk kepada mereka ni. Sebab orang Arab ni lama dah dia ketinggalan sebenarnya dalam hadis. Baru sekarang ni baru nak naik pula. Tapi sekian lama dia tertinggal di belakang. Sebab itu kalau kita tengok, mana ada ulama-ulama Arab yang mengarang kitab hadis besar-besar? Tak ada. Kitab lain ada, kitab hadis, syarah hadis sampai 10 jilid, 20 jilid, tak ada. Sekarang ni berapa ratus tahun kemudian ni lah tak ada. Tapi kalau ulama India, Pakistan banyak. Memang dia sistem dia kemas. Itu sistem dia tu kita dapati pada dua aliran tadi lah, ahli hadis dan Deobandi. Deobandi kalau yang buat, dia pun buat. Biasanya ahli hadis dulu kalau dalam hadis ni. Misalnya kita kata Badlul Majhud. Badlul Majhud itu syarah Abu Daud juga, ditulis oleh Khalil Ahmad Saharanpuri. Ini aliran Deobandi. Ini 20 jilid. Saya mengajar di Masjid Kota Baru, saya guna buku tu, kitab tu.
Dia tulis tu selepas daripada Aunil Ma'bud keluar. Jadi dua aliran ni sama naik, sama naik. Dan hasilnya, munafaatnya dirasai oleh sekian ramai manusia di dunia ini, sampai kepada kita. Ulama-ulama kita memakai kitab-kitab itu, tapi setengah-setengahnya tidak diketahui lagi, tak sampai lagi kepada kita. Berapa banyak lagi mengikut pengalaman saya, yang saya tulis, yang saya buat kerja, saya tengok, tidak ada di dalam kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Yang ada hanya dalam bahasa Urdu. Berapa banyak lagi mutiara-mutiaranya, ilmu-ilmunya, berapa banyak lagi geliga-geliganya kita kata, dalam bahasa Urdu. Itu tak terdedah, tak terdedah. Kalaulah benda-benda ni kita tahu kan, nampaklah memang hebat lah, memang hebat. Dan mengikut pengalaman saya lah, saya perhatikan berapa banyak masalah ataupun perkara yang dibincangkan oleh ulama mereka tidak dibincangkan oleh ulama Arab. Kalau kita nak cari, tak ada. Hebat macam mana pun tak ada, dia tak sentuh masalah itu. Tapi mereka tulis secara khusus, bincang benda tu. Di sinilah kita dapat memang hebat lah. Memang hebat ilmu mereka dari segi ini, dari segi ilmu hadis, hebat. Jadi zaman kemudian ni boleh dikatakan 100 tahun lebih ke belakang, sampai sekarang ni masih lagi di tangan mereka lagi lah. Kalau kita kata juara ke apa ke dalam bab ni, dia yang sebenarnya. Tak apalah, setakat itu dulu. Hal yang sama boleh dilihat pada sesetengah pembaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang tidak mampu untuk meneruskan bacaan sebaik sahaja melewati ayat-ayat yang tertentu. Kesayuan tiba-tiba menyentuh perasaan dan menyebabkan dada. Lantas mata mereka melinangkan nira. Tidak kurang juga di antara mereka yang menangis terisak-isak. Malah ada yang dilaporkan sehingga mengembuskan nafas yang terakhir akibat daripada kesan tangisan dan dampak kesedihan yang amat mendalam. Ini jelas benda ni. Dia bukan terhenti pada orang yang tahu bahasa Al-Quran. Tidak begitu. Kita tak kata begitu. Walaupun hebat tahu dengan ilmu nahunya, boleh i'rabnya Quran itu, belum tentu lagi dia merasa benda ni. Sebab benda ni kurniaan Allah SWT juga, nak dapat benda ni. Sebaliknya, pembaca-pembaca yang lain tidak pernah menempuh pengalaman-pengalaman seperti itu, meskipun mereka mengalunkan ayat-ayat yang sama. Apabila senario ini direnungi, anda akan dapati antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membuka kebesaran wahyu tersebut kepada individu-individu tertentu sahaja, ialah untuk menjaga kemaslahatan seluruh hamba-Nya. Itulah ringkas cerita. Bukan sebab kemampuan masing-masing tak sama. Sekadar yang ada, kalau seseorang itu dapat pun cukup dah. Cukup dah. Kan dalam hadis pun ada sebut, iaitu apa ni, seseorang yang dapat minum air Al-Kautsar, kolam Kautsar Nabi SAW di mahsyar nanti, kalau dia minum seteguk saja, seteguk saja, ada yang kata setitik saja, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Ulama-ulama bincang, dia kata apa maksudnya semua ni? Apa maksudnya semua ni? Lepas tu jadi minum sekali seteguk lah, atau minum banyak ke macam mana? Jadi kata mereka, jadi bahas mari, kesimpulannya mereka kata ini sebenarnya isyarat. Isyarat Al-Kautsar itu ialah Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar itu dalam dunianya Quran. Bila orang tu dapat minum air Quran ini walaupun seteguk atau setitik, dia tak akan cari yang lain. Kalau betul-betul dia dapat ilmu tu, sampai mati dia tak akan cari yang lain. Untuk petunjuk, untuk bimbingan, panduan hidup, tak akan cari yang lain sampai dia bertemu Kautsar yang sebenar,
Jadi gambaran dia dalam dunia ini Quran. Sebab dalam Quran ada sebut yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa ni? Ibnu Abbas mentafsirkan Al-Kautsar itu dengan al-khairul katsir. Yu'til hikmata man yasha, Allah SWT memberikan kepahaman hikmah tentang Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata, sesiapa yang diberikan hikmat itu, sesungguhnya berarti dia telah diberikan sesuatu kebaikan yang banyak. Banyak sangat kebaikan yang dia dapat itu. Jadi dalam dunia ni, kalau seseorang itu dapat ajaran Quran yang sebenarnya, walaupun setengah, cukup untuk dia menjalani kehidupan dia sampai mati, walaupun sekadar biasa. Belum mengambil kira yang kita kata yang pelik-pelik tadi. Tapi Allah SWT tak bagi kepada semua orang sampai ke peringkat dia tu tak sedar diri, sebab ada hikmatnya. Memang itu bercanggah dengan maslahat dan hikmat Allah SWT di atas muka bumi ni. Kalau semuanya merasakan begitu, dapat benda tu, dia akan jadi sepi dunia. Tak ada aktiviti kehidupan untuk memakmurkan dunia, tak ada. Kerana jika kesemua pembaca mampu melihat dan menghayati kebesaran di sebalik setiap ayat Al-Quran atau Al-Hadis, nescaya bumi ini akan sepi daripada keriangan dan aktiviti-aktiviti kehidupan yang lain. Tak ada. Itu sebab Allah SWT tak buka. Tak buka. Hikmah yang sama juga boleh dikesani terdapat pada penghijaban yang lain. Banyak yang lain lagi sebenarnya. Misalnya mata kita boleh tengok terhad jauhnya, jaraknya. Telinga kita dapat dengar pun ada had dia, jaraknya. Dia menghidu kita ni, dapat menghidu pun ada hadnya, ada jaraknya. Kenapa Allah SWT buat terhad? Sedangkan binatang-binatang, setengah-setengah binatang tu dia boleh tengok jauh lagi daripada kita. Binatang pada ketika gelap boleh dia tengok macam kucing, lebih lagi daripada kita. Dia dari segi tu, dari segi melihat tu. Sebab siang pun nampak, dalam gelap pun nampak. Berapa banyak binatang-binatang macam elang, koyong, tinggi, dia nampak yang kecil di bawah, jauh daripada kita. Begitu juga yang lain-lain. Banyak. Kenapa Allah SWT bagi kepada kita terhad? Dari satu segi kita kata macam kurang. Tidak. Di situ terletak hikmah Allah SWT, maslahahnya. Kalau tidak, jadi terganggu. Cuba bayangkan dunia ni, mana-mana banyak yang sedap dengan busuk, yang bau wangi dengan busuk. Kira-kiranya agak-agak kita lah. Saya kata banyak yang busuk. Sebab yang busuk ni dia memberi kesan. Kalau kita kata tong sampah, kamu pergi letak sebelah sini 10 botol air wangi, rejiskan, mana akan kuat? Kuat yang busuk lagi, tak boleh tahan kalau busuk. Jadi kita bau ni terhad. Ada kebaikannya untuk kita. Kalau kita bau sampai jauh pergi, tak senang kita hidup, tak selesa. Begitu juga kalau dengar semua. Ini setakat ni terhad saja. Kalau semua kebisingan dalam Kuala Lumpur ni saja kita dengar, boleh jadi gila. Seseorang manusia tu boleh jadi gila. Sebab itu dia had. Jadi menghadkan tadi, kemampuan itu semua tu adalah dengan hikmah Allah SWT. Sama juga dengan Quran itu. Kenapa dia tak bagi kita merasa lebih? Sebab kalau merasa saja, kemampuan lain tidak ada, dia terganggu juga. Itulah sebab kadang-kadang orang yang Allah SWT tunjuk sikit je kepada dia, tunjuk azab sajalah, sudahlah. Tunjuk azab dalam kubur, dia nampaklah, mimpi saja cukup dah. Orang tu tak akan boleh buat kerja. Dia duduk atas tikar semayang saja. Adakah ini yang dikehendaki oleh Rasulullah, oleh Allah? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Bukan begitu. Tapi dalam keadaan tidak seimbang tadi manusia, kalau dia dapat tahu sesuatu, dia akan jadi gitu.
Kalau nampak bidadari sajalah, tunjuk seorang saja bidadari, terganggu semua, tak akan kahwin. Tak akan kahwin dengan dalam dunia ni. Itu. Sedangkan kalau tidak kahwin macam mana? Nak meneruskan kehidupan dalam dunia, zuriat manusia sampai ke kiamat. Kalau katakanlah orang kafir tak nampak, orang Islam nampak. Orang kafir tu ramai lah, sebab dia berkahwin. Orang Islam tak mahu kahwin. Sebab apa? Dah nampak bidadari. Sama lah, bidadara pun ada juga kan. Bidadara pun ada juga. Kalau Tuhan tunjuk yang di sana tu, tak mahu kita kepada yang dalam dunia. Jadi tak tunjuk, tak tahu banyak perkara itu baik untuk kita. Sebab bukan semua orang mampu. Kepada Rasulullah dia mampu, walaupun dia nampak neraka tu apa dalam neraka. Dia nampak, ditunjukkan azab dalam kubur ni semua ni. Tapi dia masih boleh senyum. Dia masih boleh buat kerja lain, boleh memerintah, boleh berkahwin, boleh. Dia tidak terganggu. Kalau macam kita ni mungkin terganggu. Mungkin terganggu. Dengan sebab itu adalah baik sebenarnya benda-benda ni tak nampak. Tak nampak. Itulah hikmatnya. Inilah yang saya sebutkan di sini sebenarnya. Pada muka surah akhir tu 43, itu sebelum 43, 42 baris yang ketiga di bawah tu. Jadi penghayatan terhadap maksud Al-Quran ini tidak hanya mampu diperolehi melalui pemahaman maknanya sahaja. Kadang-kadang Allah SWT boleh bagi kepada seseorang itu dengan sebab keikhlasannya, ketulusannya, dengan sebab kebersihan, kesucian hidupnya, jaga dirinya. Allah SWT bagi rasa kepada dia apa yang mungkin tidak dirasai oleh orang alim pun. Ni satu keistimewaan dalam Islam tu. Dia tidak semestinya nak dapat benda-benda ni kena alim. Alim tu memanglah satu kelebihan, tapi tidak segala-galanya diperolehi dengan kelebihan itu. Banyak lagi. Sebab itu disebut dalam Quran orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan dia sebut berilmu. Memang ada dalam Quran pun ada kelebihan ilmu tu, tapi yang biasanya disebut ini, yang dia semua boleh buat. Beriman dan beramal soleh semua boleh buat. Dia ni orang biasa macam mana sekalipun boleh. Di situ kalau dia ikhlas, Allah SWT mungkin bagi kepada dia. Cumanya yang tadilah, dia sebagai orang biasa mungkin dia dapat itu, dia jadi tak seimbang hidup. Sebab itu tak diberi juga. Lebih banyaknya tak diberi benda-benda macam ni, tak diberi rasa. Kerana terdapat pembaca-pembaca yang mampu menjiwainya walaupun langsung tidak memahami makna-maknanya. Jadi sebagai perbandingan lah saya buat, sama fenomena ini juga boleh dilihat pada sang kekasih yang menerima surat cinta daripada kekasihnya. Katakanlah macam tu keadaannya. Apa-apa sajalah yang kekasihnya kan. Kalau sapu tangan itu, katakanlah contoh saja ya, sapu tangan tu perempuan tu, dia kita tak ada kena-mena dengan dia, tak ada apa-apa perasaan pun dengan dia, dia pun tak ada apa-apa perasaan dengan kita. Dia bahagikan kita saja-saja, kita ambil, biasalah. Tapi kepada seseorang yang memang dicintai oleh perempuan tu dan lelaki tu menyintainya, lain, berbeza. Walaupun sapu tangan tu juga, kan? Walaupun sapu tangan tu juga, lain perasaan dia. Apa dia buat? Macam-macam dah boleh berlaku kan. Apa dia buat? Kalau kita biasa lah, mungkin kita buat kesaing, batu-batu, ataupun kita buat apa-apa saja yang biasa ni. Tapi kalau yang macam tu lain, cara dia terima, cara dia sambut, cara dia simpan, cara dia lihat dengan penuh perasaan, lain. Jadi begitulah juga dengan Quran ini. Begitulah juga dengan Quran ini. Walaupun dia tak mengerti apa tu, tapi dia tahu ini daripada kekasihnya, daripada Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kasih macam mana pun ibu, kasih macam mana pun adik-beradik, ayah dan lain-lain,
tak boleh nak banding dengan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala sifat kasih itu kan berapa banyak sifat. Jadi ini datang daripada dia. Itu kan semua faham. Orang biasa pun, orang tidak alim, dia faham Tuhan itu Maha Pengasih, penyayang, tahu. Cuma nak menghayati, merasai benda ni. Nak merasai benda ni, itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Walaupun dia tak faham, ianya bagaikan cinta sang kekasih yang amat gembira menatap warga kekasihnya, walaupun dia tidak pandai membaca. Ataupun lain-lain bahan lah, lain benda, sama lah. Ini kerana kasih lah. Sebab itu kita tengok kan, orang Islam berapa ramai kalau menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan, gambar saja hina, gambar saja, dia reka lah, dia buat macam-macam lah, kartun ke apa kan, apa reaksi orang? Tidak semestinya dia tu orang pandai, orang alim. Berapa ramai yang mati kerana tu? Kenapa? Kerana dia cinta. Dia tak tahu baca hadis. Dia tak tahu baca hadis pun, tapi dia faham, setakat yang dia faham, ini siapa ni? Kamu nak main-main, kamu nak ejek, kamu nak buruk-burukkan, ni siapa? Bagaikan seseorang yang kekasih dia, kan sanggup dia mati kerana kekasih dia. Kita sayang kepada anak-anak kita. Bila anak-anak kita diceroboh, kita yang mula-mula sekali mati kan. Jadi umat Islam ni kita boleh tengok sepanjang sejarah ni ada, sentiasa ada yang macam ni. Kenapa? Kerana kasih lah. Kalau Quran pun kita percaya begitu juga. Bahkan kita tengok di Afghanistan, dia kata bakar Quran, apa jadi? Apa jadi? Semua tu faham ke Quran? Tak faham. Tapi dia merasa tersentuh sangat kalau orang menghina Quran. Janganlah, kalau kamu tak mau pakai, sudahlah, jangan hina. Jangan menghina. Kan apabila kita kasih, walau macam mana pun bodoh pada pandangan orang, pada kita paling cantik. Ini Quran memang lebih, memang istimewa, bukan sesuatu yang bodoh, bukan sesuatu ajarannya tak baik. Macam mana orang tak boleh sanggup mati kerana? Sanggup mati? Mana ada kitab sampai macam ni? Tak ada buku dalam dunia ni macam ni. Sebab itu dia rahsia di sebalik itulah. Kehebatan wahyu, kelebihan wahyu, keistimewaan wahyu yang selama ni dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi turun-temurun oleh umatnya. Itulah hakikatnya. Kalau kita nak nampak, dia tak nampak dari segi terus macam tadi Syekh tadi tak nampak misalnya hadis Bukhari, jarang berlaku macam itu. Yang biasa kita boleh tengok macam tadilah. Kenapa manusia ni sanggup mati kerana semua ni? Kenapa? Mesti ada sesuatu. Sesuatu tu bukan main-main, bukan gurauan, bukan berlakon, bukan berlakon sungguh. Ini semua kerana keistimewaan Al-Quran. Menurut Syah Waliullah rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya, kitab beliau Hujjatullahil Balighah, sebabnya dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercikkan peluh sebaik menerima wahyu dari Allah, walaupun di musim yang sangat sejuk, ialah pada ketika itu terkumpul beberapa nur atau cahaya. Itu dia menceritakan rahsia di sebalik itu. Kenapa Rasulullah berpeluh? Sebab pada ketika itu bertemu beberapa nur, beberapa gelombang cahaya. Salah satu sifat tabi'i nur yang paling ketara ialah panas. Itu sifat tabi'i nur. Apa pun, nur apa pun, cahaya api ke, cahaya lampu ke, cahaya apa, dia ada itu sikit sebanyak panas, mengikut kadar masing-masing lah. Bukankah kalam Allah yang turun ke atas hati Nabi SAW itu nur? Nur. Qad anzalna ilaikum nuram mubina. Nur, disebut nur, dia Allah SWT turunkan. Apa? Quran.
Quran itulah yang dikatakan nur itu. Malaikat pembawa wahyu itu nur. Malaikat itu kejadiannya daripada nur. Kita telah bincangkan sebelum ini di dalam Mishkat. Di dalam Mishkat kita telah bincang, malaikat itu kejadiannya daripada nur, bukan daripada api. Kalau syaitan itu, iblis itu daripada api, julangan api. Ini daripada nur, cahaya. Walau bagaimanapun jenis-jenis cahaya lah juga, jenis yang cerah macam tu lah. Dan jiwa Rasulullah SAW juga penuh tepu dengan nur. Jiwa Rasulullah SAW yang terima itu pun cahaya juga, nur juga. Jadi pertemuan anwar, beberapa nur, anwar, nur. Pertemuan tiga nur itulah yang mencetuskan semacam kepanasan. Tabiat semula jadi tubuh manusia ialah menolak keluar kepanasan yang menjalar di dalamnya. Itu kejadian Tuhan. Allah SWT buat jadikan tubuh kita ni bila panas di dalam, dia akan keluar yang panas itu. Yang keluar itulah peluk. Hasil daripada kepanasan tu. Kalau tidak, kita jadi sakit, demam ke apa ke. Jadi nak bila keluar dia sejuk balik. Itulah caranya. Sebab tekanan juga tu. Tapi bila keluar, dia jadi sejuk. Rasulullah memang istimewa, tapi dia ada juga dari segi terikatnya dengan tabi'i ataupun kejadian semula jadi yang Allah SWT buat. Itu ada juga, kita dapat tengok juga benda ni. Itulah rahsia di sebalik kenapa dia berpeluh, untuk meringankan bebanan kepanasan di dalam. Tapi kepanasan itu bukan kepanasan seperti orang yang demam dan sebagainya. Tidak begitu. Kepanasan cara dia lah. Cara dia lah. Dan yang ditolak keluar itulah dia peluk. Itulah dia peluk, agar tubuh terus berada dalam kestabilannya. Kalau tidak, jadi tak stabil. Jadi Rasulullah sendiri itu pun dia perlu juga kepada kestabilan. Kalau tidak, dia jadi tak stabil juga. Itu salah satu caranya lah juga. Seperti kita lah, untuk sihat kita perlu keluar. Kita buang air besar, buang air kecil, kita berpeluh dan sebagainya. Itu semua untuk kesihatan kita, kestabilan tubuh kita. Kalau terganggu, dia jadi tak sihat. Tak sihat. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, ini hadis yang kedua, Sahih Bukhari. Kita tengok muka surat 23 tu, hadis yang kedua, iaitu hadis Al-Harith bin Hisham tanya Rasulullah SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras." Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemercing loceng. Wa huwa ashadduhu alayya. Inilah yang paling berat kepadaku. Inilah yang paling berat kepadaku. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu. Wahyu itu selesai, hilang daripadaku setelah aku ingat betul-betul. Dia hilang. Wa qad wa'aitu anhu ma qal. Aku ingat betul-betul apa yang dia ucapkan. Apa yang wahyu malaikat itu ucapkan, aku ingat betul-betul. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malak rajulan. Kadang-kadang malaikat itu berupa, menjelma menjadi seorang manusia, seorang lelaki, dan dia bercakap-cakap dengan aku. Aku ingat apa yang dia cakapkan itu. Itu pun satu bentuk juga yang kita telah bincangkan semua ni. Kemudian yang akhir sekali yang kita bincang tadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahy fil yawm ash-shadid al-bard
fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Inilah yang akhir tu yang kita bincangkan malam ni, iaitu Aisyah kata, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Sebaik sahaja selesai kedatangan wahyu itu, bercucuran peluhlah dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Berpeluh tu. Inilah yang kita bincangkan sekejap tadi. Jadi sebagai kesimpulan kepada hadis ini, hadis yang kedua ini, ialah banyaklah antara pengajaran dan panduan dan pedoman yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Antaranya ialah satu, kewujudan malaikat adalah benar di sisi agama Islam. Benar. Ini benda termasuk dalam rukun iman. Percaya kepada malaikat. Malaikat memang ada, memang wujud, dan masing-masing ada peranan dan kerjanya, tugasnya. Ia adalah sesuatu yang benar, bukan syaitan sahaja ada, malaikat pun ada juga. Jadi sebahagian daripada malaikat itu kerjanya ialah menjaga kita, memberi ilham, memberi idea yang baik-baik kepada kita. Itu kerja, antara kerja malaikat, walaupun kita tak nampak ni. Seperti syaitan, antara kerja dianya ialah menimbulkan keraguan dalam diri kita, fikiran kita. Itu antara kerja dia. Jadi bagaimana syaitan yang akan dekat dengan kita? Kalau kita banyak melakukan sesuatu yang sesuai dengan dia, kita menyesuaikan diri kita dengannya. Misalnya kita kotor, selalu kotor, tidak menjaga diri, tidak bersih, kita bau busuk, itu menyiapkan diri kepada dia lah. Kita buat sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada ke dalam rumah kita tu patung-patung ke misalnya, sesuai lah dengan dia. Patung-patung, walaupun untuk permainan ke apa-apa kita kata, seeloknya tak payah, seeloknya. Sebab apa benda tu? Khilaf lagi, khilaf. Dan yang kuatnya tak boleh, kalau yang macam tu. Jadi yang eloknya tak payah. Sebab itu menyediakan tapak ataupun melicinkan jalan syaitan. Dan banyak maksiat itu ini, itu. Jadi dia segarlah syaitan yang berada dengan kita. Jadi lagi banyak lagi idea yang jahat-jahat itu yang dia timbulkan. Tapi kalau kita sediakan diri kita ni untuk malaikat, antaranya yang Allah SWT ajar, iaitu kita berpuasa. Sebab malaikat tak makan dan tak minum. Kita cuba nak jadi macam. Bila kita semakin dekat dengan dia suka dengan kita lah. Bila dia suka dengan kita, dialah yang, suara dia lah yang kita dengar. Dan idea-idea yang baik-baik tu akan timbul. Kenapa orang-orang yang baik-baik tu dia fikiran dia bersih saja, dia nak buat benda-benda yang baik-baik saja untuk diri dia dan untuk orang lain. Kadang-kadang dia lupa kepada diri dia. Kenapa begitu? Sebab ada tadi, ada yang menyokong dia. Kita panggil malaikat mulhim, malaikat yang memberi ilham. Nak dapat macam ni, kena sediakan dirilah dulu. Itu boleh kita usahakan dengan cara seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai air wangi. Dia tubuh dia sendiri tu asalnya wangi dah. Dia pakai air wangi dah. Dia suka kemas. Sahabat yang tidak bersikat rambut dia pergi rambut ni, gerbang rambut ni, dia tak bagi masuk, pergi betul dulu rambut. Lepas tu bila mari rambut sudah kemas, baru dia bercakap. Mana dia suka macam tu. Malaikat suka lah. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada begini-begini. Misalnya ada patung, ada anjing dan sebagainya. Kena beringat, kalau kita buat juga, maknanya kita menghalang mereka. Bila menghalang mereka, kita macam menghalang pengawal kita, pembantu kita, dan memberi jalan, membuka jalan kepada syaitan. Penting malaikat, kepercayaan kepada malaikat ni penting. Sebab dia yang jaga kita. Jadi macam mana dia nak jaga kita? Kita sediakan diri kita untuk dia, biar sesuai. Sebab itulah Nabi SAW ajarkan sampai ke peringkat misalnya seseorang tu dia bersama isterinya di waktu malam, lepas tu dia dalam keadaan beradas besar,
Nabi SAW ajarkan supaya mengambil air sembahyang baru tidur, supaya malaikat mari. Tengok, dia jaga malaikat itu. Ini untuk malaikat tu mari. Kalau kita dalam keadaan kotor begitu, malaikat tak mari. Dia tak suka, tak sesuai dengan dia, tak sesuai dengan dia. Kejadiannya tu tak sesuai. Kalau kita tengok kejadian ni macam ginilah yang kita nampak. Macam lalat. Lalat kan dia suka yang kotor saja. Kita bagi macam mana pun air wangi, dia tak pergi. Rejis air wangi, dia tak pergi. Tapi cuba kali yang busuk-busuk, misalnya pekasam kau dah, kita goreng ikan pekasam kau dah, letak budu kau apa kau, belacan kau dah, yang bau-bau teruk, yang mana kalau kita makan pun akibatnya jadi macam-macam penyakit juga, gatal lah, resdung lah, macam-macam lah. Itulah sebabnya orang kita ni banyak terdedah kepada benda-benda gini. Sebab makan tu teruk, yang teruk, baunya teruk. Lalat suka. Cuba tengok, lalat suka. Kejadian dia, Allah SWT buat dia tu jadi sesuai dengan dia, bau yang busuk, dia akan pergi. Begitulah juga dengan syaitan, dengan malaikat. Syaitan dia suka kepada yang bau busuk, yang tak elok, dia akan pergi. Kalau kita menyediakan diri kita untuk mereka, diri kita, rumah kita, keluarga kita, cara hidup kita, dia ramai pokok-pokok dia. Tapi kalau kita menyesuaikan diri dengan malaikat, malaikatlah akan datang. Kita tengok yang serupa juga dengan lalat, lebah tu tak pergi tempat busuk. Kan lebah tak pergi tempat busuk. Lebah sama juga rupa dia, lebih kurang lah, tapi dia pergi tempat bunga. Tengok, pandai dia pilih tu. Dia isap madunya, lepas tu bagi pula faedah kepada orang lain pula, dapat kesihatan, dapat dalam kehidupan kita ni, kita dapat ada faedahnya. Ada pun lalat tu nak fikir macam mana, apa faedahnya, tak nampak lagi setakat ni, tak nampak lagi. Tapi kalau macam lalat juga rupanya, tapi lain, selera dia tu, kesukaannya kepada benda-benda yang wangi, berbeza. Begitulah juga manusia ni sama. Jadi yang sesuai dengan malaikat ialah yang sebenarnya kita kata yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan syaitan ialah yang orang kafir ataupun orang jahat yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buat, itulah yang sesuai. Itulah ringkasnya. Sebahagian besar orang-orang kafir, sama ada dari kalangan etis, ahli falsafah dan lain-lain, tidak percaya kepada kewujudan malaikat. Ada dalam dunia ni berapa ramai yang tak percaya kan? Tapi sampai sekarang ni agak mudah sebenarnya untuk nak bagi faham benda-benda macam ni. Sebab berapa banyak orang-orang kafir pun yang tak percaya kepada agama pun, dia pun sekarang ni sudah percaya hakikatnya. Walaupun dia nak nafi, dia tak percaya, tak mahu percaya kepada malaikat, kita kata. Tapi hakikatnya berapa banyak benda lain yang dengan mata kasar dia tak nampak, mereka sudah terima. Macam kuman, bakteria itu ini tak nampak, virus ke apa ke, tak nampak. Ataupun nampak tu susah lah, kena guna alat-alat tertentu. Tanpa menggunakan alat tak nampak. Jadi tidak semestinya yang wujud itu, yang ada itu, yang dapat kita kesan dengan mata kasar saja. Semua boleh terima lah sekarang. Jadi agak mudah nak memahamkan manusia di zaman moden ini tentang malaikat, tentang iblis, syaitan, agak mudah. Agak mudah. Dan tak ada guna pun kalau kita menentang benda ni. Saya rasa doktor sekarang ni pun sudah banyak berubah sikapnya, kefahamannya. Kalau doktor-doktor dulu dia anti sangat. Kalau percaya kepada benda-benda luar ni, makhluk asing, kau gangguan dia anti sangat. Tapi sekarang ni tidak. Sebab apa? Dia sudah merasa dah, dia sudah tahu dah akibatnya, dan dia guna habis alat dia tak dapat kesan, tak ada sakit. Tak ada sakit macam mana orang ni tak boleh tidur? Orang ni duduk nampak, ni nampak mari tu masa dia tak nampak. Jadi dia kata, dia nafi ke? Nafi macam mana? Baiklah kita mengaku saja. Kita mengaku saja, itu lebih baik sebenarnya. Sebab kita mengetahui segala, tak dapat mengetahui segala benda hebat macam mana pun hanya dari satu sudut saja kajian kita itu.
Jadi dengan adanya benda-benda macam ni, kadang-kadang Allah SWT nak buka fikiran kita, biar kita semakin sedar bahawa banyak lagi gangguan ini yang tidak dapat dijangkau, tidak dapat dikesan oleh alat-alat perubatan moden. Jangan kita sombong, mendabik dada, segala-galanya tahu, rugi kita. Jadi kita duduk karan kepala kawan. Padahal dia tidak sakit apa-apa, kesian kan dia. Kita duduk injek dia, ataupun duduk buat apa sajalah, bedah situ, bedah sini, benda yang sia-sia. Benda sia-sia, dia tak akan dapat juga. Jadi dengan sebab itu kita kena faham gangguan-gangguan ini. Seperti yang Rasulullah SAW kata, al-ainu haqqun, gangguan makhluk halus itu benar. Kalau kita pegang itu kan selesai. Selesai. Rawatan perubatan moden memang ada kesannya, memang banyak kebaikan, tapi ada tempat-tempatnya. Berapa banyak lagi tempat dia tak boleh masuk, kesan pun tak dapat, usaha nak berubat. Berapa ramai kita tengok sendiri dalam masyarakat, tak selesai sini, pergi sini selesai, tak ada apa, boleh selesai. Itulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita terima daripada awal lagi makhluk-makhluk macam ni, banyak perkara lah yang tidak menyusahkan kita, tidak menyiksa sesama kita manusia. Yang kedua, Allah menjadikan malaikat boleh bertukar-tukar rupa dan boleh juga menjelma sebagai manusia. Ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan. Dalam hadis yang kita baca tadi, dia boleh bertukar rupa, boleh menjadi macam ni, boleh jadi macam ni, boleh. Bahkan dalam hadis-hadis banyak disebutkan, kadang-kadang dia pergi macam orang susah, pergi jumpa, dia minta, kan dalam hadis sebut, minta dia ni orang perjalanan susah, tak ada apa, boleh kau tolong bagi tumpai dia satu malam, bagi tumpai. Lepas tu bagi pula lembu kepada dia seekor, ni bagi unta pula. Lama kemudian dia mari pula, dia kata, aku pernah mari kepada kamu, kemudian orang ni sudah jadi kaya raya dah. Aku sudah mari kepada kamu dulu gini-gini. Dia cerita, dulu kamu minta apa? Ni yang itu botak kan? Botak, dia minta rambut. Dia nak rambut, yang ini dia sopak, dia nak kulit dia cantik. Macam-macam manusia ni, benda-benda yang remeh-temeh tu gitu, tapi kepada dia besar, dia minta. Itu dalam cerita tu malaikat, jelas sebut malaikat. Tapi dia datang tu dalam rupa orang yang miskin, orang susah. Jangan kita sangka kadang-kadang yang datang kepada kita tu boleh jadi malaikat. Dia nak uji kita. Ada kita senang, dia pergi minta sedekah. Macam minta sedekah, bagi ke tidak? Kalau kita kena peminta sedekah yang memang kerja dia tu lain, tak apalah, takut-takut kena itu. Kalau kena yang itu, berat kita. Rugilah kita. Rugilah. Dengan sebab itu tak boleh pandang kalau nampak pelik-pelik itu, biarlah. Biarlah. Kita jangan pandang kecil, jangan pandang remeh. Ginilah macam kita kata dalam kerajaan ni kan dia pasang SB, SB tu kadang-kadang nampak macam orang gila. Jangan kita ingat gila tu, ada kerja besar tu. Kadang-kadang macam minta sedekah begitu kan, bodoh je nampak. Lepas tu kita jumpa pula kemudian, hebat sangat orangnya. Jadi tadi tu berlakon saja kan, orang berlakon nampak betul-betul, betul-betul macam dia begitu dah. Kan ada Allah SWT dalam kerajaan dia yang sangat besar tu selalu buat kerja macam tu. Jadi manusia belajar ni, SB ke apa, dia belajar dengan Allah SWT juga. Dia belajar dengan Allah SWT juga. Malaikat tu lah macam-macam berupa dia bagi. Kadang-kadang dalam bentuk nak tolong, kadang-kadang dalam bentuk nak uji, macam-macam. Ada seorang ustaz tu sudah meninggal. Orang sini. Dia berapa kali dia bedah dada, jantung lah, masalah jantung. Satu kali tu dia koma, tak sedar diri. Berapa lama tak sedar diri. Dia cerita kepada saya sendiri. Dan dia tanya apa agaknya.
Jadi ada beberapa ekor macam monyet besar, apa kita panggil gorila ke apa, gorila ataupun dekat-dekat tu lah, macam tu. Mari satu kumpulan, mari dia kata, pelik juga. Dia kata, kalau kamu nak hidup lama, kamu bacalah yang ni, kata dia. Dia pun ajar. Ajar ni. Jadi kawan kita tadi, dia baca sampai dia sedar. Bila dia ingat, dia pergi jumpa juga dengan saya. Dia cerita lah, apa agak ni. Saya kata, mungkin kalau berdasarkan kitab-kitab kan ada kemungkinan dua. Satu malaikat, satu lagi jin. Jin Islam. Dan mari nak tolong kita. Dia boleh berlaku. Tetapi kalau dalam rupa monyet ataupun dalam rupa macam tu, apa kita panggil? Orang hutan, ataupun gorila tadi kan, biasanya jin. Sebab dalam hadis Bukhari ada sebut puak-puak jin ini duduk rejam. Saya ekor apa ni, puak-puak ni monyet tadi, gorila kalau kita kata, ataupun orang hutan, dia rejam satu gorila juga lah yang lain. Kenapa? Kerana dia berzina. Dalam Bukhari ada sebut. Jadi bila berzina, mana dia nak cerita di sini, di kalangan jin ni dia bukanlah seperti kita manusia juga. Bila dia buat salah, kesalahan itu hukumnya sama. Jadi Allah SWT tunjukkan dalam rupa tu. Jadi kita kata, orang-orang kritiklah Bukhari. Dia kata, kenapa Bukhari ambil hadis itu, cerita tu, ni mana ada monyet ke ataupun orang hutan ni, dia mukallaf. Itu tidak mukallaf. Kalau dia berzina pun, apalah berzina, memang biasalah binatang kan, tak ada hukum berzina tu. Kenapa sampai rejam pula? Ini zahir saja nampak gorila ataupun orang hutan itu sebenarnya dia bukan orang hutan. Kalau orang hutan betul, monyet betul, memanglah tidak mukallaf. Daripada situlah yang kita tahu. Kita kata dia ni bukan binatang. Kalau malaikat tidak, jin. Kalau jin memang ada macam tu. Kemungkinan besar jin pun boleh jadi. Tapi ustaz tu sudah meninggal lah. Kawan kita tu sudah meninggal juga lama. Tapi lama lah lepas pada tu juga dia hidup juga. Dia kata dia baca itulah masa dia koma tu. Masa dia tak sedar tu, dia baca itu dah. Kumpulan itu bagi kat dia. Jadi benda-benda macam ni, orang-orang yang duduk di alam yang lain, dalam suasana yang lain, kadang-kadang dia nampak Allah SWT bagi melalui benda-benda macam ni. Dalam keadaan itu, kadang-kadang manusia tak ada apa, tak boleh buat apa dah. Manusia tak dapat buat apa. Kalau ada nak bagi pertolongan, nak begitu gini, kalau Tuhan nak bagi panjang lagi umur kita, dia akan bagilah apa-apa, jalan keluar tu untuk sementara. Mati tu tak mati juga. Yang ketiga, para sahabat tidak segan bertanya Rasulullah SAW tentang pelbagai perkara, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan ciri khusus kenabian. Baginda SAW pula menjawab pertanyaan mereka dengan penuh mesra. Ini cara Rasulullah SAW mengajar. Dia terbuka. Dia tidak marah-marah kalau orang tanya. Kan dia tak boleh jawab, dia diam. Dia diam. Nantilah semayanglah dengan dia. Ada seorang tu, dalam hadis ada sebut, seorang tu dia geram sangat dengan seorang perempuan tu, dia pegang, dia cium. Sabarlah. Sabarlah juga. Lepas tu dia pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, saya telah buat gini macam mana, menyesal. Sayyidina Umar kata, jangan cerita kepada sesiapa. Kamu bertaubat saja dengan Allah. Dia tak puas hati. Dia pergi berjumpa pula dengan Abu Bakar. Dia cerita macam tu. Abu Bakar pun kata macam tu juga. Dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia tak puas hati. Dia ceritalah apa yang dia buat. Dia menyesal. Rasulullah SAW senyap. Bahkan Rasulullah kata, inikah kerja yang kamu buat terhadap pejuang yang pergi berjuang di jalan Allah, tinggal isteri dia, tinggal anak dia, begini kah cara? Gitu ya saja. Lepas tu dia diam. Tak apalah, kamu ikut aku semayang 5 waktu, ambil air semayang, pergi semayang. Lepas tu turun ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan
menghilangkan kejahatan, keburukan. Pahala perbuatan-perbuatan ataupun kerja-kerja yang berpahala menghilangkan kerja-kerja atau perbuatan-perbuatan yang membawa dosa kepada kita. Itulah. Jadi Rasulullah SAW ada kalanya dia tidak tahu, dia senyap saja. Tapi dia tidak malu. Misalnya ditanya, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepada kamu? Oh, kalau aku cerita pun kamu tak faham juga. Ya, ada dia kata gitu. Dia cerita lah setakat yang dia dapat. Kadang-kadang datangnya begini. Bahkan ada dalam riwayat lain, kita telah kemukakan juga dalam perbincangan yang lalu, Ya'la bin Umayyah tanya Sayyidina Umar, macam mana Rasulullah SAW ni bila dia dapat wahyu tu, saya nak tengok lah. Jadi pernah lah Nabi SAW dia dapat wahyu, dia kelubung. Sayyidina Umar kata, panggil dia, nak tengok. Nak tengok, dia pun buka tengok. Dia tengok merah muka Nabi SAW pada ketika itu. Rasulullah tak marah, dia tak larang. Padahal kita kata sensitif sangat tu kan. Apa duk campur-campur urusan macam ni. Tapi tidak. Ini menunjukkan Islam ni terbuka sangat. Benda-benda yang rumit, yang sulit, yang khusus macam tu pun boleh. Setakat mana yang boleh lah. Setakat mana yang boleh lah. Jadi kalau yang tak boleh tu tak boleh lah. Agaknya kalau contoh yang mudah, kita kata ni apa, bangunan menara berkembar tu, tingkat berapa sampai tingkat berapa kita orang biasa boleh naik? 43. Semua orang boleh naik, apa kata? Tak boleh kan? Tapi ceritalah setakat mana yang boleh, saya nak naik lah. Naik kan? Setakat tu sudah. Tapi bagi juga naik kan? Jangan tak bagi langsung. Jadi ini pun begitu je, dia bagi setakat mana yang boleh. Yang tak boleh bagi pun tak ada guna. Nak buat apa? Ataupun adalah sebab-sebabnya. Adalah sebab-sebabnya kenapa tak bagi lagi lebih naik ke atas tu. Kalau kita tanya, dia adalah sebabnya. Begitulah juga dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang setakat ni boleh, lebih lagi tak boleh. Lebih lagi tak boleh, tak usahlah. Kita berpuas hati sajalah. Tentu adalah tu rahsia di sebalik itu. Jadi kalau yang biasa ni kita boleh terima kan, kenapa tak boleh naik daripada atas lagi, daripada tingkat 43 tu? Kenapa? Mungkin dia ada rahsia, dia tak mahu cerita pun tak apalah, tak usah tekan lah. Tak payah, setakat tu cukup lah. Yang biasa pun kita boleh terima. Jadi yang ni lagilah sepatutnya kita terima. Yang keempat, soalan jika diajukan dengan ikhlas untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang perkara ghaib tidak dianggap salah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah kata salah. Kenapa kamu tanya benda macam ni? Itulah kadang-kadang susah juga kan. Kita berhadapan dengan orang yang istimewa tu, kadang-kadang benda ni kita boleh tanya lagi, walaupun kita rasa agak dalam dah tu. Tapi ada kalanya tidaklah itu mana pun. Tapi sudah dilarang. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Ada dalam Quran sebut, jangan kamu tanya tentang beberapa perkara di mana kalau dinyatakan akan menyakiti kamu, menyusahkan kamu pula. Jadi itu sebab kadang-kadang sahabat-sahabat ni, setengah-setengah sahabat ni serba salah. Nak tanya ke tidak? Nanti kalau tanya tak kena pula. Sebab itu kadang-kadang dia suka kalau orang luar mari. Tanya tu dia nanti dengar. Sebab dia takut salah tadilah. Sebab kadang-kadang manusia ni dia merasa benda tu penting, benda tu sebenarnya mengaibkan. Misalnya di zaman Rasulullah SAW, ramai yang ada yang tak ada apa-apa. Sebab zaman tu, zaman jahiliah ni kan, dia bebas sangat. Pergaulan lelaki dengan perempuan ni bebas. Sampai ada anak, tak tahu di mana ayah. Jadi kadang-kadang ini satu cara mereka nak memburuk-burukkan, nak mengejek satu sama lain. Kamu tak ada apa-apa, kamu siapa apa? Jadi bila dia ada peluang dengan Rasulullah, dia tanya, siapa bapa saya?
Itu yang ditanya. Padahal sepatutnya ditanya benda lain. Kalau benda itu tak tanya pun tak jadi masalah. Sebab bukan dia seorang, ramai lagi yang lain-lain pun macam tu juga. Ada seorang sahabat itu dia pergi tanya macam tu. Dia balik, mak dia cukup marah pada ni. Dia kata, kenapa kamu tanya soalan bodoh macam tu? Kalau Rasulullah cerita dah, tidakkah buruk ni, orang pandang mak ni buruk? Sebab apa? Mak ni boleh jadi berlaku macam-macam. Sebab kita hidup cara jahiliah dulu. Tak perlu tanya benda macam tu. Jadi kalau dia kata ayah kamu ialah orang yang maklum sebagai ayah dia, tak kisahlah, tak apalah. Tapi kalau yang tidak maklum, sekarang ni mak dia kahwin dengan yang lain, tak, macam mana? Tidakkah retak rumah tangga tu? Jadi buruk akibatnya. Maknya pun malu juga. Walaupun dia sudah Islam pun malu juga. Cerita-cerita lama yang tak baik tu, kebodohan itu, dia tak suka juga. Jadi dengan sebab itu, jangan ditanya beberapa perkara yang mana kalau dinyatakan akan menyusahkan kamu, akan menyakiti kamu. Tapi itulah susahnya. Kadang-kadang siapa benda macam ni pun tak apa lagi tanya. Nabi Ibrahim tanya, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang mati. Dia boleh tanya sama macam tu. Sedangkan itu termasuk dalam urusan Allah, perkara gaib. Tapi boleh, dia ikut, dia bagi peluang. Kamu buat gini itu. Itu sebagai contohnya. Yang kelima, wahyu adalah sesuatu yang berat berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi sebahagiannya lebih berat daripada sebahagian yang lain. Hadis di atas menceritakan wahyu yang bagaimana dirasai baginda SAW sebagai yang paling berat. Yang bagaimana? Yang paling beratnya iaitu yang datang seperti bunyi gemercing loceng. Kita sudah bincang panjang dalam nota ni apa maksudnya, dan pendapat ulama-ulama yang berbeza-beza tentangnya telah dikemukakan sebelum ini. Dan saya telah kemukakan juga berdasarkan Al-Quran, wahyu itu berat. Salah satunya, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu antaranya. Dan lain-lain lagi. Hadis pun kita telah lalu dah juga. Yang keenam, Aisyah isteri Nabi SAW digelarkan dengan Ummul Mukminin. Demikian juga isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain selain beliau. Dalam hadis yang kita baca ni disebutkan Aisyah Ummul Mukminin. Isteri yang lain pun begitu juga. Gelaran ini sebenarnya berpunca daripada Al-Quran, iaitu azwajuhu ummahatuhum. Itu asasnya. Jadi kalau kita tengok benda ni ada dalam hadis, ada dalam Quran. Jadi hadis itu jadi kuat dengan sebab benda ni ada asasnya dalam Quran. Ataupun kalau tidak ada asasnya, asasnya ada dalam Quran, dalam hadis tidak ada, kemudian orang guna gelaran itu, orang guna gelaran itu pun kuat juga, boleh pakai juga. Jadi istilah Ummul Mukminin ini istilah yang istimewa, sebab dalam Quran dan juga dalam hadis ada tersebut. Ini semua telah kita bincangkan. Ini ringkasan saja, ini kesimpulan ataupun parti daripada perbincangan kita yang lalu. Yang ketujuh, saudara walaupun seibu sebapa sekalipun tidak semestinya mempunyai perangai dan pegangan hidup yang sama. Hal ini dapat dilihat umpamanya pada Al-Harith bin Hisham dan Abu Jahal. Ini adik-beradik seibu sebapa Abu Jahal. Ni perawi Al-Harith bin Hisham yang tanya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Dia adik-beradik kepada Abu Jahal, tapi tak sama kan? Abu Jahal mati terbunuh dalam peperangan Badar kerana menentang Islam. Al-Harith bin Hisham pula telah mati syahid dalam peperangan Yarmuk demi mempertahankan Islam. Itu berbezanya. Dan benda ni kita dapat lihat
setiap masa. Setiap masa. Jadi bertuahlah kalau ia jadi seperti Al-Harith bin Hisham, dan malanglah kalau jadi seperti Abu Jahal itu. Bila-bila masa pun memang ada sumber petunjuk pun ada, sumber kesesatan pun ada. Tak tahu nak ikut yang mana. Adik-beradik pun boleh jadi berkelahi. Boleh jadi berperang. Inilah contohnya dalam sejarah. Al-Harith bin Hisham, dia dalam sejarah ni dia rasanya bila kita ada sebut dah itu dalam nota ni ke dalam atau satu lagi tu kan, yang nama Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, yang digelar dengan Abu Rijal. Abu Rijal kerana dia ada 12 orang anak lelaki, semuanya jadi baik-baik, semuanya alim, hebat, semuanya pemimpin masyarakat. Anak cucu Al-Harith bin Hisham ni lah. Tengok bertuah dia tu, barakah hidupnya. Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, Harith. Jadi cucu dia Muhammad tu ada 12 orang anak lelaki. 12 tu jadi semua, jadi orang hebat-hebat. Yang ke-8, tidak salah mengumpamakan sesuatu yang baik dan mulia dengan sesuatu yang tidak baik dan hina, jika maksudnya ialah menyatakan sudut keserupaan yang tertentu di antara keduanya. Ini kita telah bincangkan dulu, kenapa Nabi SAW bandingkan wahyu itu dengan gemercing loceng. Sedangkan gemercing loceng itu banyaklah yang tak eloknya kan. Kalau kita pergi ke rumah-rumah berhala pun banyak juga loceng. Dan Nabi SAW ada sebutkan larangan bawa loceng dalam perjalanan. Itu kita sudah bincang dah. Sudah bincang dah. Jadi tak jadi masalah kita buat untuk perbandingan dengan benda-benda yang tidak baik. Yang ke-9, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa seorang lelaki untuk menyampaikan wahyu. Ini kita dapati dalam hadis ni. Yang datang tu malaikat tu siapa? Jibril. Dia berupa seorang lelaki. Jibril yang besar itu bertukar menjadi sekecil manusia. Dan kemungkinannya dari segi kewajarannya, dari segi logiknya kita telah bincang semuanya. Ini sekadar parti ataupun ringkasan lah daripada perbincangan kita terhadap hadis yang kedua di dalam Sahih Bukhari ini. Dan hingga ke situ sajalah untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita bermula dengan nota yang ketiga lah pula, dan hadis yang ketiga Sahih Bukhari. Ini baru hadis yang kedua. Wallahu a'lam. Ada soalan? Musliman. Saya tanya tentang buku yang tadi. Ya, insyaAllah. Tentang buku yang Ustaz tulis tentang buku Zainal Mawiyah, Khalifah Rasyid yang teranyai. Dalam bukunya ada 2 hadis yang mengikut penilaian ahli hadis sebagai munkar, iaitu hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan juga oleh Abu Ya'la. Tapi saya ditanya oleh rakan wacana ilmu kan, dia kata ada juga hadis daripada Imam Ahmad. Dia kata yang menyebut sahih, hadis itu sahih. Itu hadis itu bunyi begini Ustaz. Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada, lalu dia mengangkatnya apabila dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada zaman khalifah
ala minhaj nubuwah. Kemudian akan ada zaman Mulkan Adhan, kerajaan yang menggigit. Kemudian akan ada Mulkan Jabriyah, pemerintah zalim. Kemudian akan kembali zaman Khalifah ala minhaj Nabawiyah, kemudian baginda diam. Hari ini disebut sebagai hadis riwayat Ahmad dari Huzaifah bin Yaman. Boleh Ustaz bagi panel? Ya, hadis yang ditanya tadi, yang dikatakan mungkar oleh ulama hadis dan dhaif oleh setengah-setengah yang lain, yang saya kemukakan di situ, iaitu hadis khilafah 30 tahun. Khilafah sesudahku 30 tahun itu. Adapun hadis yang disebutkan tadi dalam Musnad Ahmad, tak ada sebut pun berapa puluh tahun. Tidak ada percanggahan. Yang disebut selepas dia tu ada khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah mengikut cara nabi-nabi. Berapa tahun? Dia tak sebut. Yang kita itu tidak pertikah, memang kita tak pertikah itu. Cumanya 30 tahun itu yang dipertikah. Memang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, ini semua ala minhajin nubuwah. Macam mana kita nak bersandar dengan hadis yang pertama yang saya pertikaikan itu untuk memisahkan Muawiyah tu daripada khilafah ala minhajin nubuwah? Itu tak boleh sebab hadis itu tak kuat. Adapun hadis tadi dia sebut selepas dia ada khilafah ala minhajin nubuwah, dia tak sebut tahun, berapa tahun. Bagi kita, seperti yang saya bincang dalam buku tu juga, sebabnya kita kata beberapa orang sahabat ini termasuk khulafaur rasyidin, itulah maksud khilafah ala minhajin nubuwah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri kata kepada sahabat-sahabat itu, ulaika humur rasyidun. Itu asasnya. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid. Siapa? Sahabat-sahabat lah. Yang maknanya iman tu Tuhan hiaskan dalam hati mereka, dan mereka tidak suka kepada al-kufr wal fusuq wal isyan, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan dan kepada kekufuran, tidak suka. Mereka itu humur rasyidun. Jadi kalaulah seseorang khalifah tu dipilih oleh sekian ramai rasyidun, yang Allah SWT kata rasyidun, macam mana dia tu yang dipilih tu tidak rasyid? Itu persoalannya. Itu sepatutnya kita jadikan asas, bukan hadis yang dhaif. Sepatutnya Al-Quran itu. Ni semua ni dipilih oleh sahabat-sahabat, bukan orang biasa. Jadi sahabat-sahabat itu Allah SWT sudah kata dalam Quran Ar-Rashidun. Tiba-tiba yang dipilih oleh sahabat ni tak adakah di kalangan mereka yang lain yang rasyid? Kalau Muawiyah itu tidak rasyid, tak ada. Kenapa mereka tak pilih? Ni pilih Muawiyah. Bahkan bagi kita lebih kuatlah kalau Hasan tu sendiri yang dianggap sebagai imam oleh Syiah, imam oleh Syiah, Hasan tu sendiri terima Muawiyah. Dia serah kuasa kepada Muawiyah. Takkan dia nak serah kuasa kepada mulkan adudan, kepada sistem beraja yang zalim? Takkan begitu. Mestilah dia percaya ini orang baik, orang baik. Itu sebesar-besar bukti bagi kita. Kalau kepada Syiah, kalau kepada kita ahli sunnah, mesti ada kaedah dia. Khilafah 30 tahun itu hadis itu tidak sahih, tak boleh pegang 30 tahun. Jadi tujuan orang yang buat begini sebenarnya dia nak menghadkan sistem pemerintahan Islam mengikut cara Islam betul tu tak berjaya. Paling tinggi pun 30 tahun. Itu pun sampai di zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali penuh dengan peperangan. Zaman Sayyidina Uthman pun sebahagiannya kucak-kacir. Sayyidina Umar sendiri pun berapa orang sahabat-sahabat ini khulafaur rasyidun yang kamu kata rasyidun. Kalau musuh kita kata, dia akan kata begitulah. Kita kena sedar, kena bersedia terlebih dahulu sebelum mereka kemukakan soalan begitu kepada kita. Kamu kata rasyidun, di mana berjaya? Kalau rakyat suka, kenapa dibunuh? Di mana berjaya? Berapa tahun sangat berjaya? Yang lain-lain tidak berjaya.
Kalau kita tidak masukkan Muawiyah, bermaknanya gagal semuanya. Muawiyah tu zaman kehancuran. Sedangkan dalam sejarah kata, bila Hasan serah kuasa kepada Muawiyah, itulah dipanggil Amul Jamaah, tahun perpaduan. Umat Islam bersatu padu semula, dan musuh, peperangan dengan musuh, jihad dengan musuh berjalan seperti sebelumnya. Seperti zaman Sayyidina Uthman, di mana terhenti sementara waktu di zaman Sayyidina Ali sebab berlaku kekecohan sesama Islam dan beberapa peperangan sesama saudara. Di zaman Sayyidina Muawiyah 20 tahun dia memerintah. Ini kalau tak ada ini semua, jadi contoh kegagalan. Bagaimana kamu nak buat sekarang sistem pemerintahan khilafah? Tak ada di kalangan kamu seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali. Mereka tu pun gagal. Kalau kamu nak buat apa? Baik lagi demokrasi. Kalau orang kata gitu macam mana? Dengan sebab itu, saya bersedia terlebih dahulu katakan, sebenarnya zaman Sayyidina Muawiyah tu pun Khulafaur Rasyidin juga. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang melantiknya, yang Allah Subhanahu Wa Taala kata Ar-Rasyidun. Lepas tu apa yang tak eloknya? Apa yang tak elok? Yang terhenti di zaman Sayyidina Ali itu semua berjalan. Kerajaan Islam semakin luas. Bukan seperti kita berapa banyak negara Islam, tak semakin luas, semakin berpecah dah. Zaman itu semakin luas. Itu kejayaannya. Jadi yang kita bantahnya, sebab orang kata Khulafaur Rasyidun itu setakat 4. Setakat 4 tu apa asas dia? Dalil hadis itu. Hadis itu tak boleh dijadikan asas. Dia akan jadi lemah kita. Tujuan musuh-musuh Islam kemukakan benda ni, dia sebenarnya nak menceritakan sistem pemerintahan Islam itu tak berjaya, bukan praktikal. Sebaik-baik umat pun tidak berjaya. Kamu nak buat apa? Itu sebenar. Tapi kalau kita teruskan lagi dengan pemerintahan Muawiyah dan seterusnya, nampak kejayaan Islam itu. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu la yazalul Islam azizan ila 12 khalifah. Islam ini akan terus teguh hingga kepada 12 imam. Mana ada 4? Dia tak sebut 4, sebut 12 khalifah. 12 khalifah. Syiah kata 12 imam. Kita tak terima, sebab imam itu bila dia merintah. Sekarang ni nak cerita yang memerintah. Jadi hingga kepada 12 Islam itu kuat. Soal kalau ada kelemahan sini, salah kesilapan sana sini, itu biasa, pemerintah mana-mana pun. Tapi secara keseluruhan Islam itu kukuh. Dia bukan kata 4, lebih lagi. Jadi kenapa kita kata Muawiyah itu Khalifah Rashid? Sebab dia dilantik oleh orang-orang yang Rashid. Kenapa dia tidak Rashid? Kalau begitu, kalau dia tidak Rashid, dia zalim, yang lain-lain itu salah lah. Jadi Allah SWT salah jugalah kata Rashid. Ke situ perginya. Sebab itu, wallahu a'lam. Ini disebut oleh pentazkirah yang sangat suka dan sangat gemar. Saya selalu mendengar ni, bahawa pada peringkat kedua ataupun peringkat kemudian daripada perkahwinan Saudah binti Zam'ah itu dipanggil sebagai perkahwinan nisyar, disyaratkan kerana disebut bahawa Rasulullah nak menceraikan dia. Jadi dia pun nak bagikan giliran dia kepada Aisyah. Adakah benar begitu? Ini sangat disebut ramai sangat oleh orang-orang yang besar. Nikah misyar. Jadi dari segi kahwin misyar itu tak tepat. Nikah misyar ini termasuk dalam poligami juga, tapi dia bukan Rasulullah tu begitu. Tak buat nikah misyar ini. Yang maklum iaitu orang tu duduk, misalnya dia orang Malaysia, dia berkahwin juga di Thailand, dia berkahwin juga di Mesir misalnya. Jadi bini dia, isteri dia yang duduk di Thailand, di Mesir tu memang setuju dengan dia, tak apalah kalau tak buat giliran tu. Bila kamu mari, dia ni misyar, maknanya orang yang selalu berjalan, suka berjalan, orang pengembara lah, pengembara. Jadi bila dia pergi sana, daripada dia duduk di hotel di mana-mana, baik dia duduk dengan isteri dia. Sebab ada orang yang bersedia, orang yang nak macam tu, dia rela pun, dia redha
Jadi dalam Islam ini termasuk dalam poligami atas dasar persetujuannya, tidak jadi masalah. Tidak salah sebenarnya. Tapi dengan redha betul-betul lah, dengan redha betul-betul. Itu misyar. Adapun Rasulullah SAW dengan Saudah itu tak ada kena-mengena dengan misyar. Cuma Saudah memang bagi gilirannya kepada Aisyah. Bagi gilirannya kepada Aisyah. Sebab Rasulullah itu kan ramai isterinya, dia mesti buat giliran juga, seperti orang-orang lain juga. Sebab Rasulullah SAW bila ajar sesuatu, dia bukan ajar orang saja, dia sendiri pun buat begitu, dia cukup jaga. Jadi yang ni, isteri dia ni bukan kerana, itulah yang silap. Jadi orang dikaitkan dia tu bagi hak dia, giliran dia tu kepada Aisyah, supaya Rasulullah SAW tak cerai dia. Kalau tidak, Rasulullah nak cerai dia lah kiranya. Jadi kerana dia bagi giliran dia tu kepada Aisyah, Rasulullah tak cerai dia. Itu tak betul. Dia bagi giliran dia tu betul. Itu kerana budi baik dia lah. Budi baik dia. Tak jadi masalah. Nak mengajar kepada kita, kalau seseorang itu dia bagi giliran dia kepada madunya, kepada isteri, kepada suaminya yang lain, dia bagi, tak boleh, boleh diterima. Dan kalau kata bagi begitu, bukan makna bagi sampai mati. Dia ada hak nak tarik balik. Begitu sebenarnya. Dia ada hak untuk tarik balik. Dan cerita yang kata kerana dia takut Rasulullah cerai, itu tak betul, tak ada asas. Ada dalam hadis tapi tidak sahih. Tidak sahih. Jadi itu tak boleh pakai. Sebab apa? Mencemarkan kedudukan Rasulullah SAW, mengaibkan baginda. Wallahu a'lam. Ada muslimat? Kalau tak ada, setakat saja kuliah kita untuk sesi pagi ini, yang kita akan sambung pada 2.30 dan pada yang tak bersepadan untuk akan petang, kuliah kita